tetamu kita pada kali ini episod kedua on air at My Future Jobs, di mana pada hari ini kita akan ada satu topik yang sedikit sensasi tapi memang hangat diperkatakan. Okey, kita bawakan juga tetamu jemputan kita yang cantik manis hari ini, Kak Ji. Saya lah, kamera tak pandang. Saya lah. Okey, kita ada Kak Ji dan kita ada juga Neil Nazrin yang merupakan pop gang kita. Oh, tak sabar, sorry. Hai guys, saya Neil Nazrin dan hari ini anda bersama dengan saya untuk memeriahkan hari anda, dan bersama dengan saya ada Mr. Miao. Dan biasa, kekal bersama dengan kita. Silakan Farah. Okey, dia suruh anda semua stay sebab hari ni kita akan bawakan satu topik yang menarik. Okey, di mana pop gang, Encik Neil, maafkan saya. Tak nak panggil Encik boleh? Tak payah, panggil Neil Saya nak je. panggil Neil je boleh? Panggil Neil je lah, aduh lah. Okey, kita panggil Neil. Neil adalah pop gang lah, di mana pop gang ni dia akan memeriahkan banyak episod lah dalam on air at My Future Jobs. Okey, so pada kali ini topik yang kita akan bawakan adalah salah ke balik on time? Salah ke balik on time? Salah ke balik on time? Especially topik ni dia sangat related dengan yang bekerja, yang ada majikan lah. Okay, yang bekerja sendiri tu mungkin topik ni anda boleh dengar juga. Okay, sebab ni adalah sangat menarik. Okay, kita akan minta Kak Ji memperkenalkan diri dahulu. Kita nak tanya lah background Kak Ji. Kak Ji up sikit diri Kak Ji. Up kita nak ya. dengar. Terima kasih ya Farah, terima kasih Neil. Jarang tak kalau Kak Ji bagi program nak kena up-upkan diri. So Kak Ji rasa inilah platform untuk Kak Ji membongkakkan diri. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tidak, okay, kita gurau saja. Tapi suka, thank you lah sebab jemput Kak Ji untuk slot hari ini. Boleh. Dan Kak Ji nak share dengan penonton semua berkenaan sedikit sebanyak latar belakang Kak Ji. Nama memang Fauzia Haryon lah, Fauzia binti Haryon. Tapi Fauzia binti Haryon, puan kat depan tu macam tua sangat. Kita pendekkan kepada Kak Ji. Jadi kita boleh panggil Kak Ji. Kak Ji ni sebenarnya starting daripada dunia kaunseling ni bermula daripada tahun 2005 sampai sekarang. Angka umur aku dah banyak gitu. Kan? Gegar dengar Gegar tu gegar sebab dulu dari 2005 ataupun dah tua. Tak. Ada masa Muda Sabar lagi, Nel, muda sabar. lagi. Sabar, terima kasih. Muda lagi dah. Ya. Jadi Kak Ji starting 2005 sampai 2017 bermula dengan kerjaya kaunseling ni pergi ke dunia penjara. Pernahlah jadi pelatih di situ. Sebagai kaunselor pelatih di situ di penjara wanita Kajang, terlupa dah. Lepas tu Kak Ji hijrah terus ke lupa. Kuis. Yes, Kuis. Gagap Kak Ji ni memang kalau live lah gagap sikit kan. Jadinya Kak Ji pergi ke Kuis, Kolej Syuriti Islam Antarabangsa Selangor, iaitu kat sana klien-klien Kak Ji semua student, ribuan student remaja. Belasan remaja lah, 18, 19, 20, lebih kurang degree, master, diploma sebagainya. Kemudian 2011 Kak Ji hijrah ke Perkeso. Dari mana kes-kes yang hebat. Kak Ji suka sebenarnya kes-kes yang realiti, kes-kes yang mencabar kan, seronok. Bila kita bantu orang, kita rasa satu kepuasan. Itu sebenarnya. Maaf ya Farah kalau over. Tak apa. Boleh ya? Tak apa. Saya memang Itu suruh Kak Ji sedikit up. sebanyak berkenaan biodata Kak Ji, tak sebanyak mana pun tuan-tuan dan perempuan. Tapi itulah yang boleh kita kongsikan untuk hari ini. Nampak tak? Banyak tahu pengalaman Kak Ji. Kak Ji pernah deal dengan banduan, Kak Ji pernah deal dengan pelajar dan sekarang adalah deal dengan pekerja, di mana dia sangat related dengan topik kita pada hari ini. Ya. Tapi sebelum tu, saya nak pop gang kita, Cik Neil. Perkenalkan diri, Cik Neil. Semaafkan saya. Neil. Tak payah panggil cik tu, panggil Neil je. Masing-masing muda lagi kat sini. Akak muda, kamu muda. Saya lagi Betul? muda. Setuju? Kat babak muda Kak Ji setuju. Kami memang muda. Alright guys. So nama saya Muhammad Neil Nazrin bin Muhammad Faridi. Saya adalah seorang insan Mesti terpilih. insan Untuk datang terpilih pop gang untuk hari hari ni. ni. Yes lah. Okey, untuk jadi pop gang anda. Okey, dalam masa sama saya cuba upkan lagi situasi ataupun menceriakan anda yang ada di belakang skrin tu. So, apa-apa pun, mohon kekal bersama dengan kami sebab topik yang kita bakal usulkan adalah related dengan pekerja yang berada di luar sana, dan apa yang baik kita guna pakai, apa yang buruk kita tolak tepi. Sabar Neil. Tu pengharian nanti kita boleh cakap macam tu, tak. okey? Akhir ada lagi. Sebab kita tak perkenalkan. Silakan Farah. lagi. Sorry. Panjang pula. Okey, untuk topik pada Cepat hari ni, sangat dia Nel ya? Nak tamat kan ya? dia tak Topik bagi panas. kita. Dia tak bagi kita. Dia nak Ya, bagi ya. dia seorang. Alamak. Sabar-sabar. Okey, tapi untuk hari ni Okey, kita ada topik yang sangat menarik, Kak Ji. Salah ke balik on time? Salah ke balik on time? Kalau saya, okey je. Macam mana pandang? Nak Kak Ji bagi ulasan?
Boleh. Tak ada tapi kita minta lah tak ada provokasi. Kita tak adalah nak berfikir dan sebagainya, tapi kita nak membincangkan sebab benda ni adalah related dengan pekerjaan. Okey, di mana kita pun sangat dekat dengan My Future Jobs, di mana kita akan membincangkan apa kaitan dengan My Future Job. Tapi tu nanti dulu. Tapi sebelum tu, saya nak Kak Haji upas sikit berkenaan dengan salah ke balik on time. Sebab ada orang bila dia nampak bila seorang pekerja ni pukul 5 dah dekat pintu. Kau ni balik on time Dah pula. kena chop dah. Kerja dah siap ke? Amboi, dah punch out awalnya. Panas telinga dengar. Daripada segi penyelia, apa yang Kak Haji boleh ulaskan sikit lah? Okey, thank you Farah atas soalan yang sangat baik dan juga Nel nak tanya Farah. Farah suka tak balik awal? Saya suka. Nel? Suka sangat. Alright. So ikut dari sudut penyeliaan, mata penyelia, pandangan penyelia lah. Sebenarnya balik awal tu tak ada isu pun tuan-tuan dan puan-puan. Para penonton semua yang di sebalik tabir kamera ni, sebenarnya kalau isu balik awal itu tak ada isu, sebenarnya isu normal. Isu perkara biasa, tak ada satu kesalahan pun kalau balik awal. Dengan syarat kerja-kerja mereka harus diselesaikan. Tetapi kalau dari segi sudut mata penyelia melihat, dia ada dua kategori. Kalau individu ataupun pekerja yang suka balik awal ini, mungkin dia boleh dikategorikan sebagai individu yang cuai. Dia tak pandai nak mengatur masanya sendiri. Dia tak pandai nak jadualkan jadual kerjanya sendiri. So benda-benda itu boleh dikategorikan sebagai sudut pandangan individu yang cuai. Tetapi atas penyelia juga definisi melihat, mungkin ada pekerja yang balik lewat ataupun tidak balik on time ini adalah pekerja yang workaholic sebenarnya. Tetapi apa sudut yang Kak Haji nak kongsikan juga, Kak Haji tambah sedikit, yang mana satu kredit untuk penyelia bila staffnya balik on time. Yang mana yang pertama kalau kita tengok penjimatan dari sudut utility kepada majikan, yang mana bil-bilnya sekarang, bil-bilnya dapat dikurangkan. Sebab Nil dan Farah setuju ke tidak bil api bil air kita sekarang semakin tinggi? Betul. Apa benda yang tak mahal semua naik, betul tak? Kowe Kita pakai, tu pakai, ni betul. pakai. Apa benda? Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalaulah ada pekerja yang balik on time, itu boleh menjimatkan balik kredit kepada majikan untuk mengurangkan bil utility mereka. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, apa yang kita boleh lihat, mungkin dari segi pembayaran OT, pembayaran gaji overtime yang boleh dikurangkan. Bila ada pekerja yang balik on time, maka kurang dari segi kos-kos itu. Betul. Sebenarnya kelebihan juga untuk majikan, yang mana bila ada pekerja yang balik on time, bukan balik on time ni tak baik je. Ada setengah yang tak balik on time pun ada juga bersidang depan buat PC. apa tu? Lama balik dah nak pukul 7. Nasib baik tak sembahyang dekat office. Rupanya tengok tengah ni main game kat dalam PC. Dah gunakan data, integriti dah tak ada. Betul? Bil related pun dah panjang. Tapi bajet-bajet tengok macam dua holik dah. Rupanya dah tik tik tik. Nyo. Betul tak? Betul. Realiti lah benda tu ada yang berlaku. Betul, sangat betul. Jadi adalah lebih baik kita balik on time. So yang penting kerja kita selesai, kerja kita perfect, dah sempurna, dah bolehlah pulang dengan bahagianya. Betul. Itu dari sudut penyelia. Itu yang Kak Ji boleh kongsikan Farah. Harap ia sampai ya. Daripada segi penyelia kita nampak lah. Okay? Dia depends pada penyelia itu sendiri Betul. lah. Apa pandangan dia terhadap pekerja tersebut. Betul. Lagi-lagi kita nak jugalah balik on time ni ada pro and cons Kak Ji Betul. daripada segi majikan, daripada pekerja tersebut. Okay, so kita nak dengar pula pandangan daripada seorang pekerja. Perspektif daripada seorang pekerja lah. Maybe boleh ulas sikit sebab yelah kita faham masing-masing pekerja mungkin ke awak adalah orang yang kenapa kau balik awal? Saya bukan orang macam tu. Tak ada lah. Bajet balik awal kan. Macam tolonglah. kenapa kau balik awal? Kan. Tak, saya bukan orang macam tu. Saya just pandang pada pada sudut yang positif. So sebab setiap individu dia berbeza dan pada saya kalau pada pandangan saya, kalau you nak balik awal, asalkan you jangan susahkan orang lain. Sebab pengalaman kerja saya bekerja yang chain. Kalau saya tak siap, saya akan nyusahkan orang. Jadi macam mana nak mempermudahkan urusan orang lain dan permudahkan urusan kita sendiri, kita kena work smart lah. So sampai tempat kerja bukannya sampai pukul 9 you pergi melepak, pergi mamak aja, pukul 10 masuk balik, tak.
sampai pukul 9 ke 10 kita manage apa yang kita nak kena buat. Prioritikan kerja kita terlebih dahulu. Buat waktu rehat ditilas dengan betul sampai waktu nak pulang. Asalkan kerja dah siap dan keesokan harinya kita boleh datang kerja dengan hari yang bahagia. Sebab apa? Kerja yang semalam kita tak bawa beban ke hari esoknya. Dan dalam masa yang sama pun kita kena majikan dah put a trust, kita jangan patahkan dia orang punya trust lah. So dekat situ, itu pandangan saya sebagai seorang pekerja. Adakah berguna? Okey. Kita nampaklah perspektif daripada sudut penyelia dan mungkin satu yang saya nak cakap, maybe Kak Ji ataupun Nil, siapa-siapa yang nak ulas lah. Adakah productivity akan meningkat kalau kita balik on time? Okey, Kak Ji tambah sikit dulu dari segi sudut psikologinya. Betul. Bila kita tengok penonton semua, bila kita balik on time, dari segi psikologinya sebenarnya membantu untuk produktiviti, kelangsungan kesejahteraan emosi seseorang staff itu. Itu sebenarnya membantu. Sebab apa? Bila kita balik on time, kita akan dapat langsaikan tugasan-tugasan yang seterusnya, yang mana kita balik rumah, kita sebenarnya tuan-tuan 24 jam bekerja, 24 jam rehat tau. Kita nak kena agihkan. Tak pernah berhenti kerja, tak pernah berhenti rehat. Sama je. Masuklah tidur. Betul. Jadi bila kita balik on time, dia akan membantu produktiviti, kelangsungan kesejahteraan seseorang. Yang mana kita balik, habis kerja kita balik, kita akan rasa happy, kita akan dengan family kita, kita akan enjoy buat tugasan-tugasan kita sebagainya. Tetapi suka Kak Ji nak sampaikan dalam teori psikologi, Gestalt mengatakan yang mana seseorang individu itu kalau kita terlalu banyak peranan, kalau kita terlalu banyak tanggungjawab, terlalu banyak role dalam diri satu orang, betul. Dia cenderung untuk jadi lupa kan, terlalu banyak peranan kan. Satu hari tu meeting yang banyak kan. Balik rumah pula jadi isteri, jadi mak, jadi ni tanpa bantuan husband, tanpa bantuan isteri untuk menolong kerja rumah. So benda-benda itu tinggal seorang je peranan dia yang memegang peranan itu sendiri, maka cenderung untuk dia akan lagi rasa tak happy, tak seronok. Sedangkan balik on time itu boleh membantu kelangsungan kesejahteraan organisasi ataupun emosi individu itu sendiri. Tetapi bila dekat rumah, ditakdirkan tak ada siapa yang support kita, kita tak punya sistem sokongan yang kuat, membantu kerja-kerja rumah sebagainya, dia tak akan juga memberi kesan kepada office besok paginya itu. Bila kita pergi kerja, kita dengan kerja dengan keadaan happy. Elok benda yang baik sebenarnya on time, balik on time tu boleh membantu. Tapi kalau kat rumah pun tak ada sisi sokongan, benda tu tak akan membantu juga kelangsungan. Tetapi itu dari segi perkahwinan, itu satu topik yang besar lagi, lain. Kita tak nak cerita, saya tolak kita fokuskan kepada balik on time boleh membantu untuk produktiviti pekerja. Sebab bila balik rumah, dia dah lunaskan pula tugasan peranan sebagai isteri, sebagai emak, tugas kat rumah, happy dengan family. Especially kita yang anak ramai. Betul, tengok anak bawa anak main layang-layang kan, petang-petang. Bukan main kan, layang, conteng dinding. Conteng dinding, seronok. Tak kisah conteng dinding pun tak apa, nanti boleh chat kan. Ada setengah ibu apa yang marah. Tapi itu soal ibu apa, tolak tepi lagi kan. Termasuk episod lain. So tengoklah cantiknya anak lebih gajah tu, kambing sama kan. Pun dah happy. So esok paginya pergi kerja, seronok. La 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 la. Jadi orang pertama sampai office, jumpa kawan, Assalamualaikum, selamat pagi Nel. Hai, salam kau. Itu contohnya, ceria, right? So itu yang Kak Ji boleh kongsikan dari segi sudut psikologinya. Bukan saja dia boleh tingkatkan produktiviti, tapi dia bagi kegembiraan lah. Betul. Sebab kita bukan sepanjang masa kita nak dengan majikan. Betul. Bukan sepanjang masa kita nak ada dekat office. Sebab kita ada life family, kita ada life. Kita nak kepuasan sebab kepuasan bagi seseorang tu berbeza. Jadinya kalau kepuasan dia adalah bermain dengan anak, dia dapat happy, dapat gembira dengan anak kan. Sebab kita kembali kepada topik kita, salah ke balik on time, di mana kita nak relate dengan pekerjaan. Encik Nil, tapi tu nasib baik Farah dengar. Lama kita pause macam tu kan. Nak cakap. Tapi Farah, sayangnya balik on time ni bagus. Silapnya ada staff yang suka balik on time tetapi deadline. Yes. Tak mengikut deadline. Yes. Kerja tak selesai. Itu nanti topik tu nanti kita sembangkan. Tapi kerja tak selesai. Kan? Itu sebenarnya memberi kesan kepada orang-orang yang buat kerja ni balik on time.
dia terpaksa buat cover kerja ni? Cover kerja satu. Satu lagi, sebenarnya reputasi balik on time tu tak ada masalah. Betul. Tetapi orang-orang yang balik on time kerja, masuk office daripada pagi sampai tengah hari cerita. Lah, dah petang. Tak perasan cepatnya masa berjalan. Kerja baru nak buat. Baru nak. Dah mula pukul 5. Dah pukul 5. Pulang ke Jom desa. balik. Pulang ke desa. Jom balik kan. Ah. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya memberi kesan kepada kawan kita yang kerja ni sungguh-sungguh, memang punch, pagi terus kerja betul-betul dedikasi, masa balik, tetapi memberi kesan. Itulah persepsi orang lain melihat. Balik. Kan ada persepsi kan balik awal ni. Sebab satu kita tak tahu orang tu sebenarnya adalah procrastinate ataupun Betul. melengahkan masa. Betul. So itulah tapi yang Kak Jen nak sampaikan tadi. Ah, Boleh tak apa. teruskanlah Kak Raha. Sebab kita nak relate dengan pekerjaan pada hari ni. Betul. Sebab environment yang kita bekerja sekarang ni adalah kita melibatkan kawan sekerja, kita melibatkan bos. Okay, dan maybe Neil boleh ulas sikit daripada perspektif My Future Job dengan salah ke balik on time. Apa yang diperlukan dan sebagainya. Kita nak Neil ulaskan sikit. Boleh, sangat boleh. So, apa balik on time dan my future job, apa yang related? Sebenarnya semua ni kembali kepada individu yang berada di luar sana. So, dekat sini apa yang saya boleh cakap, ada certain individu diorang suka nak bekerja dari 9 ke 5, ada certain suka bekerja secara fleksibel, ada yang nak kerja shift malam dan sebagainya. Untuk makluman korang, dekat dalam My Future Job, kita orang memang ada option ni. So, untuk menguatkan lagi pilihan pekerjaan korang, kita memang sediakan 2 shift, 3 shift, normal hour, fleksibel dan sebagainya, dan plus kita campur radius 20km, 40km, 60km, semuanya atas korang punya pilihan. So, based on pada pilihan korang, dia akan keluarlah dekat matching job. So, kalau macam korang pilih secara fleksibel dan 10km radius, maka pilihan itulah yang akan dikeluarkan berdasarkan apa yang ditawarkan oleh barisan majikan di bawah kerjasama kita. Nampak dekat situ dia dah terangkan pasal My Future Job. Di mana dekat My Future Jobs kita ada pelbagai pekerjaan. Okey, Cik ni saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Sorry terpanggil Cik tapi saya nak Janganlah. saya panggil dia lah. Okey. Kan? Di mana My Future Job kita menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, di mana kita menolong rakyat Malaysia dan juga majikan-majikan di Malaysia. Okey. Dan sebenarnya saya nak tanya lagi satu soalan lah kepada Kak Haji juga dan Neil. Okey. Sekarang kita bekerja bersama dengan bos, bersama dengan rakan sekerja. Nak tanya, ada tak macam perspektif bila orang cakap, kenapa kau ni balik awal? Kenapa? Baru pukul 5 dah bangun, dah tutup PC. Apa macam tu? Takut bini ke tu balik awal? Maybe Kak Haji boleh ceritalah sikit. Kalau dari sudut kaunseling berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ni, aku balik awal takut bini kau orang ajak lepak tak nak duduklah office dulu, padahal dia tak tahu sebenarnya bila dia duduk office tu kos tinggi. Betul. Dan juga masa kita sekarang kita tak kejar masa tak kejar kita. Kita yang kejar masa. Betul. Jadi sebolehnya kita gunakan sebaik mungkin. Dari sudut soalan Farah tadilah, apa yang Kak Ji boleh kongsikan berkenaan dengan work life balance kan. Kita lebih baik work smart berbanding work hard. Okay. Work life balance dalam dunia sekarang ini, orang nak kata kita balik awal itu ini kan. Kak Ji pun pernah lalui fasa-fasa begini. Sebab apa? Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, paling utama sekali bila orang kata balik awal, kenapa balik awal? Itu kan soalan Farah tadi kan. Macam perspektif orang kat kita, macam Perspektif. kita nak balik on time, kerja kita dah siap. Apa salahnya kita Bila berlaku macam Farah tadi tu, sebenarnya kita berperang dengan diri kita sendiri. Perkara paling susah adalah kita melawan dengan diri kita sendiri. Bangun balik macam ada gam kat kursi tu kan. Dia nanti orang kata apa? Fauziah, kenapa tu kat office macam ni? baru pukul 5 apa? Berperang dengan diri sendiri, nak bangun ke tidak? Ni kat rumah ni dah ada kerja yang menunggu ni. Betul. Kat rumah ni ada kebahagiaan yang tengah tunggu ni. Ada seronoknya, ada anak, ada suami, sebagainya kan. Ada keluarga, ada mak ayah. So, jadi macam mana kita nak buat? Apa ini kita kena, nanti saya kongsikan tips pada akhir, iaitu kaedah switch on, switch off. Tetapi saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua, penonton semua berkenaan work-life balance. Adalah lebih penting sebenarnya work smart berbanding work hard. Kalau kita ikut kat sini, bila kita work-life balance itu keseimbangan. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, sahabat semua, kerja memang tak akan habis.
kerja sampai mati tak akan habis. Saya bukan nak provokasi, bukan tu, ya, pandai fikir, bagus, jangan kerja. Bukan itu maksud saya. Balik. Balik semua kan. Lepas dengar daripada program, daripada My Future Job ni pun program ni, dah semua orang nak balik cepat. Maaf. Bos tengoklah video yang rakaman yang telah dibuat sebelum ni. Kita orang kena balik awal. Jangan begitu tuan-tuan dan puan. Tetapi betul. Nanti kita tak nak orang yang ada isu lain pun balik awal sebagainya kan. Ambil kesempatan. Kita tak nak ada isu tu. Tapi apa yang saya nak kongsikan berkenaan work-life balance ini, iaitu dalam kerja-kerja tak akan selesai. Tapi apa yang kita nak kongsikan adalah dalam situasi begini, sorry ya, saya ada catat dekat sini. Kita fokuskan kepada emosi, fizikal dan juga behavior. Emosi, thinking, pemikiran dan juga behavior, tingkah laku. Tiga benda ini perlu kita titik beratkan. Sebab dalam teori CBT mengatakan manusia yang bermasalah adalah bagaimana cara mereka berfikir. Kalau kita berfikir negatif, kita rasa tak happy, kita tak seronok, asyik berbakul-bakul, asyik kerja ni aku yang buat, aku tak boleh orang lain balik on time, aku tak boleh on time kan, ni geramnya aku. Contoh begitu, kita cakap benda-benda yang negatif, fikiran-fikiran negatif, dia akan beri kesan pada perasaan-perasaan kita yang negatif. Perasaan kita pun dah macam bau tengok orang tu, tadi tengok muka macam genil, kenapa tengok muka macam harimau pula macam tu dah ada kasih kan. Bila kita dah ada emosi-emosi negatif, kita akan cenderung untuk bertingkah laku. Itulah piket, marah, ini apalah, majikan tak elok, harmoni, tak ada keharmonian, marah nampak kawan. Asal muka nil asal balik pukul 5 nampak 5 nampak nil, nampak 9 nampak 5. Macam tu kan. Dah tingkah laku nak tumbuk dan sebagainya. Lagi kalau kerja tak siap. Dia ni kerja tak siap, boleh pula balik on time. Betul. Jadi pentingnya work-life balance itu yang mana kita seimbangkan emosi kita, fikiran kita, tingkah laku kita. Jadi kita pun akan lebih happy dan bahagia. Dan saya, sorry ya, nampak Farah macam dah ni. Kak Ji kalau bercakap mikrofon ni, sebab tu Kak Ji tak suka mikrofon kat sebelah. Kenapa? Sebab nanti dia tak habis cakap. Dia asyik cakap. Rancangan sepatutnya sampai 10.30 contoh. Ataupun tak kisahlah setengah jam tapi jadi panjang. Tapi harap tak bosan ya. Tak apa. Okey, dalam work-life balance ini juga kita mengajar bahawa sebenarnya tuan-tuan dan puan, sahabat penonton sekalian, bila kita bekerja 8 jam, kita tak bermakna kita setengah orang silapnya kita kerja 8 jam, rehat pun 8 jam. Me time pun 8 jam. Me time pun 8 jam. Selalu kan, saya dah penat bekerja, saya nak cuti, saya nak rest 8 jam. Sebenarnya work life balance itu mungkin kita kerja 8 jam tapi kita rehat sejam, sangat nikmat. Me time kita bawa kereta. Tak sempat nak me time. Me time tak perlu pergi hotel besar-besar. Betul. Tapi bawa kereta kancil kita yang murah minyaknya tu kan, walaupun dalam jam, dengan lagu dalam jam, rasa macam seronoknya, gembira syurga hati. ke neraka ni tak seronok kan, seronok, gembiranya, bahagianya. Sebab dalam jam itu me time itu kreatif kan. Betul. Jadi work life balance, kerja takkan pernah habis. So cubalah belajar untuk nikmati work life balance anda. Work life balance tu pelbagai caranya. Rehat dalam kereta sambil memandu, seronok pun adalah work life balance. Ambil masa, penat 8 jam kerja ke office, balik rumah, anak-anak bermain dengan anak-anak sejam, lepas tu anak-anak tidur, pun dah nikmat walaupun sejam, tapi perkara itu sangat membantu untuk work-life balance. Terima kasih Kak Ji atas ulasan tadi. Betul lah, saya sangat setuju. Kita kena ada satu tempat happiness, yang memberi kebahagiaan kepada kita supaya kita pun udahlah kerja, balik nak buat kerja lagi. Tapi betul. Sebelum tu, kita fahamlah lepas COVID, ramai orang nak flexibility ni. Ramai orang nak work from home. Ada tak yang flexibility ini di-offer dekat My Future Jobs? Alright, berkaitan dengan My Future Job, dekat sini kita buat kita jalinkan kerjasama dengan pelbagai jenis majikan, dan majikan pun membuat pelbagai jenis jawatan kosong. So dekat sini ada majikan yang tawarkan untuk fleksibel, ada yang majikan tawarkan jawatan shift dan sebagainya. Dan di peringkat kami juga, kami ada lakukan temuduga. So untuk tuan-tuan dan perempuan tahu dengan lebih lanjut, boleh pergi ke mana-mana pejabat perkeso ataupun boleh layari ke My Future Job bahagian Carnival Kerjaya untuk tahu apa event yang bakal terdekat dan bakal tiba nanti. So dari situ anda boleh semak dan layari pelbagai jenis jawatan disediakan. Fleksibel pun ada, saya boleh jamin. Maksudnya tak ada alasan lagi kan Kak Ji? Saya nak kerja dekat rumah.
Kalau Kan? nak kerja belakang bangunan boleh ke? Cari dekat My Future Jobs, okay? Cari. Alright, so saya ni satu soalan untuk kita punya podcast dengan tetamu kita hari ni. Alright. Okay, soalan ni Ada bar pula. kita panggil dia fire question lah. Wow, Kena banyak. jawab tau. No avoidance. Okay, rapid fire question kita pada hari ni. Deadline ataupun balik on time? Kalau Kak Ji pilih dua-dua. Kak Ji nak dua-dua? Ya, nak dua-dua. Sebab dua-dua. ikut situasi. Mhm. Ada masanya kita perlu balik on time, tapi ada masanya juga kita kena balik ikut deadline. Sebab tak semua projek itu sepanjang masa dalam kehidupan kerjaya kita. Betul. So bila win-win situation lah, majikan tolak ansur, tolerate dengan kita balik on time, tapi kita juga kena tolerate dengan majikan yang mana bila deadline tu ada datang, Kita deliver. betul, kita mungkin balik lambat sikit kan untuk selesaikan dengan Tugasan sempurna. tersebut. Itu pandangan Kak Ji. Oh, Kak Ji pilih dua-dua. Apa Yes. kata ni? Yeah? Kalau saya setuju dengan kata-kata Kak Ji. Betul, saya pun akan pilih dua-dua. Macam mana tetamu kita dua-dua? Memang hari ni? itulah Itulah namanya. lumrah dia sebenarnya. Nampaknya. Sebab itu nama saya dia bagi lomba. rapid fire question patut pilih satu. Kalau Tapi saya jangan pilih dua Kalau saya pilih dua-dua. Sebab apa betul ada certain ada certain masa kita kena over sedikit ataupun deliver kerja tu lebih daripada biasa. Sebab macam Kak Ji kata kita tak boleh selalu happy. Kadang-kadang pelangi tu muncul selepas adanya hujan. Allah so- dia keluar kata-kata imam pula Kak So Ji. kalau apa-apa pun Muncul sebelum you nak selepas bahagia hujan. tu hasil dah sedikit. So kalau macam contoh kerja tu tak perlu disiapkan pada hari tersebut, siapkan terlebih dahulu. Jangan bawa ke esok hari. So esok kembali Okay, so kita nampaklah dua-dua tetamu kita, podcast kita, tetamu kita dua-dua pilih dua-dua. Okay, nak balik on time dan juga deadline sebab ia bergantung kepada situasi ya Kak Ji dan Betul. juga Nin. Alright, so kita sudah sampai ke penghujung untuk slot kita. Okay, so saya nak minta lah tetamu kita dan sorry ni bukan air. Oh, okay. Ni hiasan ni. Okay, Maaf. Kak Ji dan juga Nin untuk bagilah kata-kata sedikit kepada penonton di luar sana sebab balik on time tu tak salah. Betul? Kak Ji? Okey, balik on time tu tak salah, tapi kita belajarlah untuk bekerja secara work smart. Gunakan tips dan teknik yang Kak Ji nak berikan ini, switch on, switch off. Dalam kehidupan kerjaya kita kena belajar untuk gunakan kaedah switch on, switch off. Bila sampai office, switch on. Bekerja sampai habis masa kerja kita, switch off. Kesilapan kita balik sampai rumah, besok pagi bangun, still switch on. Itu yang kita esok pagi ni datang bekerja tu kita penat. Kak Ji, macam mana tak switch on? Pukul 1 pagi bos saya call. Nak minta data. Kita dah switch off pada pukul 5 petang. Tak apa. Untuk menjaga hubungan yang harmoni, kadang-kadang tak apa. Boleh switch on balik. Jam 1 pagi itu, contohlah Kak Ji bagi masa awal sikit lah, 7 malam. Sampai rumah dah sibuk dengan bahagia dengan family, dah seronok enjoy, nak pergi apa. Tiba-tiba pukul 7 pagi, 7 malam, bos minta ada datang. Tak apa, switch on balik. Switch on balik. Sebentar tuan, papa mampak, bagi maklumat. Kalau dapat bagi time tu, dapat. Kalau perlukan masa sikit, maklumkan. Perlukan masa sedikit masa. Lepas selesai hantar submit sebagainya, switch off balik. Thinking kita. Benda ni skill perlu dilatih. Switch on, switch off. Switch on, switch off. Sebab apa? Bila sampai dah switch off, tak perlu fikir pasal office. Kak Ji selalu share dengan klien-klien Kak Ji yang mana elakkan soalan dekat rumah bila pasangan, elakkan soalan kerja macam ni tadi okey? Sebab dia boleh trigger untuk ingat balik soalan kerja-kerja kat rumah. So abang, sayang, contohlah kan, isteri ke suami ke, tak perlu nak tanya kerja macam mana okey ke? Kita cerita berkenaan benda yang happy, family yang happy. What is your best moment? Betul, kan apa yang seronok. Sebab apa kadang-kadang tak semua orang bila dengan pertanyaan pekerja macam mana okey? Dia rasa okey tak? Betul. Dia akan trigger, dia akan terus rasa tiba-tiba duduk kat partition. Memang itu realitinya. Tiba-tiba duduk. Kena recall balik. Oh tidak. Betul. Jadi belajarlah untuk switch on, switch off, belajar. Benda ni skill. Tak buat dan dia perlu dilatih berkali-kali dan ulang-ulang. InsyaAllah
anda akan lebih sejahtera, anda akan work smart. Tak apa kalau gagal kan kan. Betul, tak apa. Dia akan biasa gagal, ulang balik, cuba balik. Betul. Belajar untuk memaafkan diri kalau berlaku kegagalan. Right? Okay, kita dah dengar tips daripada Kak Ji tadi, switch on dan juga switch off. Okay, Neil pula. Okay, kalau tips daripada saya mudah. Apa-apa kembali kepada My Future Job. Sebab apa My Future Job? My Future Job masih nikah segala benda. So sebab apa daripada cara korang nak daripada jenis pilihan jawatan kita dah ada buat pembahagian. Daripada pilihan waktu pekerjaan, radius, semua ada. So tak perlu nak pening kepala. My Future Job kita ada buat pusat satelit juga dekat mana-mana pusat cyber di kawasan pedalaman. So harap dapat membantu golongan yang tak ada akses ke internet semua. So kita cuba cover semua kategori. So daripada sini, anda yang tak ada portal My Future Job boleh layari www.myfuturejob.gov.my untuk membuat pendaftaran. Semuanya adalah secara percuma. Kalau rungsing nak pergi majikan mana ke, boleh contact kami punya call center dan kami akan sediakan pegawai pemantapan pekerjaan untuk membantu anda di luar sana. So itu saja daripada saya. Apa-apa pun berbalik kepada My Future Job. Bukan nak kata satu portal pekerjaan yang ada saja. So itu memang satu portal yang lengkap. Kita panggil. Alright, okay. Yeah, Terima kasih ni di atas kata-kata. Okay, kita dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Alright, dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ji kita yang cantik manis hari ini. Terima kasih kepada Neil meluangkan masa. Dan penonton di luar sana, jangan lupa untuk follow kita di Instagram juga, My Future Jobs Official. Dan dengan itu tamatlah sudah episod kali ini. Dan jangan lupa kita follow kita punya YouTube. Okay, follow YouTube My Future Jobs supaya anda boleh tengok podcast episod yang seterusnya. Nantikan episod kami akan keluar. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.